من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu pada petang Ramadan ini untuk kita bersama-sama dalam segmen khas tadabbur Al-Quran, tadabbur menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita akan membaca surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, ayat yang daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, ya. Surah Al-Buruj ayat pertama hingga ayat 10. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mengisi masa yang ada sebelum kita berbuka di waktu maghrib nanti, eloklah kita mengambil manfaat daripada masa yang ada untuk kita sama-sama menghayati, ya, Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sama-sama boleh kita lihat surah Al-Buruj, ya, surah Al-Buruj was-sama'i dzatil buruj, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran,
ketika mana mereka duduk di sekelilingnya serta mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak marah dan menyeksa orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji, Tuhan yang menguasai segala alam langit-langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah sentiasa menyaksikan setiap sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam, dan mereka akan beroleh azab api yang kuat membakar. Demikian tuan-tuan dan puan-puan, bacaan surah Al-Buruj ayat pertama hingga 10 serta terjemahannya. Dapat kita lihat di awal surah Al-Buruj ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan ciptaannya demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Ya, langit, ya, itu tempat letaknya bintang-bintang, dan bintang-bintang ini dia beredaran, ya, seperti mana firman Allah. Dan hari pembalasan yang dijanjikan, wal yaumil mau'ud, ini merujuk kepada hari akhirat. Kita seperti mana yang wajib atas setiap seorang yang beriman untuk antaranya beriman dengan hari akhirat, adanya hari kemudian selepas hari-hari di dunia ini, adanya hari akhirat. Antaranya adalah tempat setiap seorang itu menerima balasan atas setiap apa yang telah dilakukan. Amal di mana amal baik dibalas baik, manakala amal yang buruk akan dibalas buruk. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan, yakni keadaan pada hari akhirat tersebut. Baik, kemudian pada ayat yang keempat Allah mengatakan, qutila ashabul ukhdud, celakalah kaum yang menggali parit. Adanya di sini Allah menceritakan tentang suatu peristiwa yang berlaku sebelum, ya, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khasnya dan umat Islam secara amnya tentang suatu peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Kaum yang menggali parit. Jadi mereka menggali satu lubang yang besar. Parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Ternyata parit itu diisi dengan bahan-bahan bakaran. Barangkali kayu-kayu api dan sebagainya. Ketika mana mereka duduk di sekelilingnya, idhum 'alaiha qu'ud. Mereka, kaum yang menggali parit ini, mereka gali, kemudian mereka letakkan bahan-bahan bakaran itu berupa kayu api dan sebagainya. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Ini seperti seolah-olah ada satu majlis tontonan, ada satu perkara yang mereka nak saksikan, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan ke atas orang-orang yang beriman. Ternyata bahawa parit yang digali ini tidak lain dan tidak bukan untuk nak membakar orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pada waktu itu, di mana orang-orang beriman hendak dicampakkan ke dalam parit api ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menyeksa mereka. Dan jelas bahawa parit ini bukan parit yang kecil-kecilan, tetapi parit yang besar untuk nak dihumban ke dalamnya jasad-jasad manusia yang bukan sedikit, ya. Dan mereka tidak marah dan menyeksa orang-orang yang beriman itu, yakni dengan dilemparkan orang yang beriman itu ke dalam parit itu,
melainkan kerana mereka beriman kepada Allah. Yang tidak lain, melainkan kerana mereka bersaksi bahawa hanya Allah yang layak disembah, tidak kepada patung-patung dan segala macam sembahan-sembahan batu, pokok dan apa juga bentuk sembahan yang ada yang disembah oleh masyarakat pada waktu itu. Ini golongan mereka yang beriman ini, mereka berlepas diri daripada sembahan-sembahan selain daripada Allah itu, dan mereka menyatakan iman mereka kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji, selaku pencipta mereka, selaku pemilik segala seluruh alam ini, pemilik yang memberi rezeki dan segala. Maka kerana itu hanya Allah yang layak disembah. Maka kerana persaksian mereka ini, mereka diseksa dengan sebegitu dahsyat sekali. Nak mengatakan bahawa cobaan, penyeksaan, segala macam gangguan, segala macam siksaan telah dihadapi oleh orang-orang beriman sejak dahulu. Ini bukan satu perkara yang pelik, bahkan ini merupakan antara sunnatullah. Ini satu ketetapan Allah, untuk Allah nak bezakan antara orang yang benar-benar beriman serta mereka yang kufur. Jadi mereka ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang menguasai segala alam langit-langit dan bumi. Kemudian Allah memberi peringatan, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan ingatlah, Allah sentiasa menyaksikan setiap sesuatu. Yani Allah memberi peringatan serta ancamannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh kaum penggali parit tersebut, ketika mana mereka menyeksa hamba-hamba Allah yang beriman. Allah menyaksikan setiap sesuatu. Allah mengizinkan mereka berbuat demikian kerana hikmah, sebab-sebab yang tertentu. Antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, untuk membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tetapi dalam masa yang sama, Allah memberi peringatan dan ancaman ke atas kaum penggali parit itu, bahawa sesungguhnya dia menyaksikan setiap sesuatu perbuatan buruk yang mereka lakukan itu. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memensongkan orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman, dan mereka yang menimpakan azab sebagai satu bentuk cobaan ke atas orang-orang yang beriman, dengan harapan supaya orang yang beriman itu berpaling tadah, melepaskan iman mereka. Kemudian mereka tak bertaubat. Mereka tak bertaubat atas apa yang telah mereka lakukan terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam, dan mereka akan beroleh azab api yang kuat membakar, sebagai balasan atas kekufuran mereka dan balasan atas perbuatan mereka menyeksa orang-orang yang beriman dengan mencampakkan mereka ke dalam api, ke dalam parit api. Maka selayaknya, apa balasan yang setimpal, yang selayaknya atas apa yang mereka lakukan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah neraka Jahannam. Seperti mana mereka, ketika mana mereka menghumban orang-orang yang beriman di dunia ke dalam parit api yang mereka sediakan, mereka gali itu, maka di akhirat, pada hari akhirat nanti, Allah menimpa ke atas mereka balasan yang cukup setimpal dengan mereka dihumbankan ke dalam neraka Jahannam, wal'iyadu billah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam mentafsirkan ayat 1 hingga 10 daripada surah Al-Buruj ini, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya yang masyhur membawakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan sanadnya daripada Suhaib radhiyallahu anhu, yang berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kemudian beliau meriwayatkan kisah yang diceritakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Ibn Kathir mengaitkan kisah yang diceritakan oleh Nabi itu dengan kisah Ashabul Ukhdud, kisah kaum penggali parit. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu sebelum kamu terdapat seorang raja, dan si raja itu mempunyai seorang tukang sihir. Ketika mana umur si tukang sihir itu sudah lanjut, dia berkata kepada si raja, sesungguhnya aku telah tua dan ajalku semakin hampir. Bawakanlah untukku seorang pemuda supaya aku dapat mengajarkannya ilmu sihir. Maka si raja memilih seorang pemuda untuk mempelajari ilmu sihir daripada si tukang sihir tersebut. Kebetulan di antara rumah si tukang sihir dan si raja terdapat rumah seorang rahib. Pada satu hari, si pemuda itu telah singgah ke rumah si rahib, lalu dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si rahib. Si rahib ni secara amnya maknanya dia seorang ahli ibadah, maknanya bukan ahli dunia, seorang ahli ibadah, orang yang memberi fokus dan perhatian kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu dia pun pergi ke rumah si tukang sihir. Yani si pemuda ni dia singgah ke rumah si rahib dalam perjalanan dia untuk nak menuntut dengan si tukang sihir. Ternyata tukang sihir itu memukulnya kerana dia lewat sampai. Yani si pemuda ni selaku murid dia, sering dia lewat datang ke kelas. Maka si tukang sihir itu memukul dia. Dan apabila si pemuda itu pulang ke rumahnya, keluarganya pula memukulnya kerana lewat pulang. Ialah bila dia dah habiskan masa di rumah si rahib untuk belajar agama, dia akan lewatlah pergi ke rumah si tukang sihir. Dan bila dah lewat pergi ke tukang sihir, dia akan lewat pulang ke rumahnya. Pemuda itu mengadukan hal itu kepada si rahib, tentang bagaimana dia sering lewat kerana pergi ke rumah si rahib, pergi ke rumah si tukang sihir dan pulang ke rumahnya. Lalu si rahib itu berkata, sekiranya si tukang sihir hendak memukulmu, katakan kepadanya, aku terlewat kerana keluargaku. Dan sekiranya keluargamu hendak memukulmu, katakan kepada mereka, aku terlewat kerana guruku, iaitu si tukang sihir. Kemudian pada satu hari, ternyata seekor haiwan melata telah menghalang laluan orang ramai. Ini satu binatang buas, menghalang laluan orang ramai, sehingga mereka tidak mampu untuk melewatinya. Yani terganggu lalu lintas mereka kerana ada haiwan buas di tengah-tengah jalan. Si pemuda itu berkata pada dirinya, hari ini aku akan tahu sama ada ilmu si rahib lebih dicintai oleh Allah atau ilmu si tukang sihir. Yani dia nak uji ilmu yang dia ada. Dia kemudian mengangkat sebuah batu dan berkata, ya Allah, sekiranya ilmu si rahib itu lebih engkau cintai dan lebih engkau redai berbanding urusan si tukang sihir, maka bunuhlah haiwan ini bagi membolehkan orang ramai lalu lalang. Si pemuda itu membaling batu ke arah haiwan tersebut dan membunuhnya. Yani sesudah dia mengucapkan nama Allah, Bismillah, dia baling batu ke arah haiwan buas itu, dan ternyata dengan balingan batu tersebut ia membunuh binatang buas itu. Pemuda itu menceritakan apa yang berlaku, lalu si rahib berkata kepadanya, wahai anak, engkau lebih bagus daripada aku dan sesungguhnya engkau akan diuji. Jika engkau diuji, jangan pula engkau ceritakan tentang aku. Yang ini rahsiakan tentang hubungan kita, rahsiakan tentang urusan pembelajaran agama engkau dengan aku. Kerana jika orang ramai tahu, niscaya mereka akan
merasa tidak senang dan mereka akan menguji engkau, mendatangkan cobaan dan dugaan atas engkau. Ternyata kemudian si pemuda itu dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta dan pelbagai penyakit yang lain. Yang ini selaku tabib, ya, yang ada ilmu, yang dikenali oleh penduduk, ya, penduduk negeri itu sebagai murid si tukang sihir. Sedangkan mereka tak tahu bahawa sebenarnya dini juga adalah murid si rahib. Berita tentang kebolehan pemuda itu sampai ke pengetahuan seorang pendamping raja yang mengalami masalah mata. Dia menghantar pelbagai hadiah kepada si pemuda dan berkata, "Sembuhkan aku, nescaya engkau akan mendapat lebih banyak hadiah lagi." Si pemuda itu membalas, "Sesungguhnya bukan aku yang menyembuhkan. Sebaliknya yang menyembuhkan ialah Allah. Sekiranya engkau beriman dengannya, aku akan berdoa supaya dia menyembuhkanmu." Dan subhanallah, ternyata pemuda itu dia bersikap jujur. Dia tidak mendabik dada, bersikap sombong dengan ilmu dan mendakwa ilmu yang dia ada itu adalah hasil kelebihan dia sendiri. Sebaliknya dia menyerahkan kelebihan yang ada padanya itu kepada Allah, ya, selaku Tuhan yang maha berkuasa, selaku Tuhan yang menyembuhkan segala macam penyakit. Si pendamping raja itu pun beriman dan pemuda itu mendoakan untuknya. Lalu ternyata si pendamping raja itu pun sembuh. Pendamping raja itu kemudian pergi menghadap raja dan duduk di sisinya seperti mana kebiasaannya. Lalu si raja berkata, "Wahai fulan, siapakah yang telah mengembalikan penglihatanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku." Si raja berkata, "Aku?" "Bukan, sebaliknya Tuhanku dan Tuhanmu, iaitu Allah," jawab pendamping raja. Mendengar jawapannya, si raja terus membentak, "Engkau mempunyai Tuhan selain aku?" "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah," jawab pendamping raja itu. Si raja pun terus menyeksanya sehingga akhirnya dia pun menceritakan tentang si pemuda itu. Si pemuda itu kemudian dipanggil dan si raja berkata kepadanya, "Wahai anak, ilmu sihirmu telah membolehkan engkau menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta serta pelbagai jenis penyakit." Pemuda itu membalas, "Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan sesiapa, sebaliknya yang menyembuhkan ialah Allah." Si raja berkata, "Aku?" Si pemuda berkata, "Tidak." Si raja berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain daripada aku?" Kata si pemuda, "Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah." Yang ternyata bahawa bukan saja pendamping raja itu seorang yang berani berterus terang, bahkan si pemuda itu pun tak kurang beraninya berterus terang dengan si raja, ya, menyatakan tentang keimanannya kepada Allah selaku penyembuh segala penyakit. Si raja menyeksa si pemuda itu sehingga akhirnya si pemuda pun menceritakan tentang si rahib. Setelah si rahib dibawa menghadap, si raja memerintahkannya supaya berpaling daripada agamanya, berpaling daripada keimanannya kepada Allah, tetapi dia enggan. Sebuah gergaji diletakkan di atas kepalanya sehingga kemudian dia diseksa sehinggalah tubuh badannya dibelah dua. Ini begitu dahsyat dan bengis. Kemudian si raja mengarahkan si pemuda supaya berpaling daripada agamanya, tetapi si pemuda bertegas menolak. Lalu si raja mengarahkan kumpulan pengawal membawa si pemuda itu ke atas sebuah gunung. Kata sang raja, "Apabila kamu sampai ke kemuncak gunung, sekiranya dia tidak meninggalkan agamanya, maka campakkanlah dia ke bawah." Pengawal-pengawal raja pun membawa si pemuda ke gunung, dan apabila mereka sampai ke kemuncak, si pemuda itu berkata, "Ya Allah, peliharalah aku daripada mereka mengikut kehendakmu, ya Allah." Sejurus selepas itu, gunung itu pun bergoncang sehingga menyebabkan mereka semua jatuh. Hanya pemuda itu sahaja yang selamat. Setelah berjaya pulang, dia dibawa menghadap raja. Kata sang raja, "Apa yang berlaku kepada pengawal-pengawalku?" Jawab si pemuda, "Allah telah menyelamatkan aku daripada mereka."
Si raja mengarahkan supaya pemuda itu dibawa ke laut, ke tengah laut, dalam sebuah kapal. Kata si raja, apabila kamu sudah sampai ke tengah laut, sekiranya dia tetap tidak mahu meninggalkan agamanya, maka campakkanlah dia ke dalam laut. Kemudian mereka membawanya. Lalu apabila sampai ke tengah laut, si pemuda berkata, Ya Allah, selamatkan aku daripada mereka mengikut kehendak-Mu. Ternyata mereka semua, pengawal-pengawal raja itu semua mati lemas. Dan hanya si pemuda yang terselamat. Setelah berjaya pulang, dia sekali lagi dibawa menghadap raja. Kata sang raja, apa yang berlaku kepada pengawal-pengawalku? Jawab si pemuda, Allah telah menyelamatkan aku daripada mereka. Engkau tidak akan dapat membunuhku, melainkan apabila engkau melakukan apa yang aku perintahkan ke atas engkau. Dan jika engkau melakukan apa yang aku suruh, ketika itulah baru engkau akan dapat membunuhku, kata si pemuda. Mendengarnya, kata si raja, apakah itu? Si pemuda menjelaskan, engkau perlu menghimpunkan semua rakyat jelata di satu kawasan lapang. Lalu engkau salibkan aku pada sebatang pokok. Setelah itu ambillah satu anak panah dari tempat simpanan anak panahku. Kemudian ucapkan dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Jika engkau melakukan hal ini, maka engkau akan dapat membunuhku. Si raja pun melakukan seperti mana yang diarahkan. Kemudian dia meletakkan sebatang anak panah pada busurnya. Sebelum melepaskannya seraya berkata, dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Yang ini seperti mana yang diajarkan kepadanya oleh si pemuda itu. Ternyata anak panah itu menusuk ke bahagian pelipisnya, iaitu bahagian kepala antara dahi dengan telinga. Ini di bahagian sini, ya. Pemuda itu sempat meletakkan tangannya pada anak panah itu sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Melihat keadaan tersebut, orang ramai pun berkata, kami beriman dengan Tuhan si pemuda ini. Masakan tidak, kerana si raja telah mengucapkan nama Allah sebelum dia melepaskan anak panah itu untuk membunuh si pemuda itu. Dikatakan kepada si raja, tidakkah engkau melihat apa yang selama ini engkau khawatirkan? Demi Allah, ia telah berlaku ke atasmu. Sesungguhnya orang ramai semua telah beriman, yakni kepada selain kau. Mereka telah beriman kepada Allah. Ini selama ni si raja memerintahkan supaya rakyat jelata sembah dia. Si raja pun memerintahkan supaya dikumpulkan kayu api dan diletakkan ke dalam sebuah lubang besar sebelum dinyalakan dengan api. Kemudian dia bertetah, barang siapa meninggalkan agamanya, maka dia akan dilepaskan. Barang siapa yang meninggalkan agama menyembah Allah, dia akan diselamatkan. Sesiapa yang enggan, yakni tetap mahu berpegang dengan agama Islam, ya, maka campakkan dia ke dalam lubang api. Orang ramai pun menolak dan meronta-ronta, sehingga apabila tiba giliran seorang ibu yang sedang menyusukan seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya, si ibu itu seakan-akan teragak-agak untuk maju ke hadapan untuk maju ke arah lubang api itu, sehingga dia mendengar bayinya berkata, bersabarlah wahai ibu, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya. Baik, demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana Imam Ibnu Kathir mengaitkan hadis ini atau kisah ini, kisah si pemuda dengan sang raja, dengan surah Al-Buruj, yang mana dalam salah satu ayatnya Allah mencela kaum penggali parit. Ya, dan kalau kita lihat dalam kisah tadi, jelas disebutkan di situ tentang adanya peristiwa si raja mengarahkan
pengawal-pengawal ini menggali parit yang besar untuk dihumbankan orang-orang yang beriman kepada Allah ke dalamnya. Ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian apa yang dapat kita sampaikan sedikit sebanyak berkenaan tafsiran surah Al-Buruj ayat 1 hingga 10. Dan kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para ikhwah. Baik, di sini ada pertanyaan daripada saudara Syahrul Aiman. Dikata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jarang buat solat sunat rawatib. Kemudian saya tertinggal solat sunat qabliyah kerana sudah iqamat. Adakah saya boleh qada solat sunat? Saya boleh qada solat sunat saya selepas solat fardu? Barakallahu fiik. Baik, bagus pertanyaan daripada saudara Syahrul. Dia bertanya tentang sejauh mana dibolehkan kita mengqada solat rawatib qabliyah selepas dikerjakan solat fardu yang berkenaan. Sedangkan kita maklum bahawa solat qabliyah, solat rawatib qabliyah itu dilakukan sebelum solat fardu. Adapun solat rawatib ba'diyah itu dilakukan selepas. Cuma dia berterus terang mengatakan dia tidak biasa mengerjakan solat qabliyah tersebut. Cuma dalam satu peristiwa dia kiranya, yang saya faham, dia pada kali itu dia nak solat qabliyah tetapi ternyata tak sempat kerana dah iqamat. Cuma dia bertanya boleh tak dia qada selepas selesai mengerjakan solat fardu tersebut. Jawapannya tidak boleh. Kerana kita sedia maklum bahawa solat qabliyah, solat sunat qabliyah perlu dilakukan sebelum solat fardu, manakala solat sunat ba'diyah dilakukan selepas solat fardu yang berkenaan. Hanya kalau sekiranya itu menjadi kebiasaan kita mengerjakan solat sunat qabliyah pada waktunya, iaitu sebelum solat fardu, cuma dalam satu peristiwa, dalam satu insiden kita terlewat kerana sebab-sebab yang tertentu sehingga tak sempat kita mengerjakan pada waktunya, maka waktu itu ada diberikan keuzuran untuk dikerjakan selepas, yakni untuk kita qada. Tetapi itu dia, syarat dia hendaklah menjadi kebiasaan kita mengerjakan solat sunat qabliyah tersebut pada waktunya. Tetapi kalau memang kebiasaan kita tak kerjakan pun, dan tiba satu masa kita nak kerjakan, sekali lagi kita terlewat, sehingga kita terlepas mengerjakannya pada waktunya, waktu itu kita tak boleh nak qada, kerana memang bukan kebiasaan kita pun untuk mengerjakan solat sunat qabliyah itu. Jadi andai kata kita mengqadanya, jelas di situ kita telah mengubah waktunya. Sedangkan kita dah sebut bahawa solat sunat qabliyah dilakukan sebelum. Adakah boleh diqada atau dilakukan selepas solat fardu sewenang-wenangnya? Jawapannya tak boleh. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada saudari Katrina Aisyah. Dikata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah niat dalam melakukan ibadah dengan harapan untuk mendapat ganjaran pahala dikira sama dengan niat kerana Allah? Baik, di sini saya kira pertanyaan yang bagus daripada saudari Katrina, bertanya tentang apa maksud ikhlas. Dan memang tak dinafikan ada sebahagian yang keliru tentang maksud ikhlas. Seperti mana yang kita faham, ikhlas ialah melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah. Itu secara amnya definisi ikhlas. Tetapi daripada definisi ini ada yang keliru. Timbul pertanyaan, sekiranya seseorang itu melakukan satu amal ibadah dengan niat untuk nak mendapat pahala, untuk nak dapat ganjaran pahala, atau dengan niat untuk mendapatkan syurga, adakah niat yang sedemikian bertentangan dengan erti ikhlas? Jawapannya yang kita kena jelas dan tegas. Jawapannya tidak bertentangan sama sekali. Bahkan itu sebahagian daripada erti ikhlas, iaitu mengerjakan amal ibadah kerana Allah, mengharapkan keredaannya, mengharapkan
balasan pahalanya, dan kemuncaknya mengharapkan ganjaran syurganya. Ini semua termasuk dalam erti ikhlas, ya. Adapun andaian atau pandangan yang mengatakan ikhlas itu ialah kau melakukan sesuatu ibadah itu semata-mata kerana Allah tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran, ini adalah tafsiran yang salah, bahkan tafsiran yang keliru, ya. Sekalipun mereka cuba, ya, mempertahankan tafsiran tersebut dengan mengatakan bahawa tujuan kita beramal ibadah bukan untuk nak berniaga, mereka membawa syubhat-syubhat yang tertentu, tetapi ini semua syubhat yang batil, bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan bertentangan dengan amalan para sahabat, ya. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Allah menceritakan tentang keadaan bagaimana orang yang beriman beramal ibadah, di mana Allah kata mereka berlumba-lumba dalam mengerjakan amal kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Baik, di sini poin dia. Dan mereka, iaitu orang-orang beriman, berdoa kepada kami, berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap dan dalam keadaan takut. Lihat, ini antara sifat yang perlu ada pada orang yang beriman. Dalam mereka beramal ibadah, ikhlas kerana Allah, tetapi dalam masa yang sama perlu ada rasa takut dan berharap. Ini antara tujuan mereka beramal ibadah ialah kerana takut dan berharap. Takut kepada apa? Tidak lain dan tidak bukan takut daripada kemurkaan Allah, azab Allah, dan takut daripada api neraka Allah. Di samping takut, mereka berharap. Berharap kepada apa? Berharap kepada keredaan Allah, berharap kepada balasan ganjaran pahala Allah, dan kemuncaknya mengharapkan balasan syurga Allah. Allah menyatakan dalam ayat ni secara terang dan jelas tentang, ya, sifat orang-orang yang beriman dan bagaimana mereka beramal ibadah, bahawa mereka berlumba-lumba beramal ibadah, mengerjakan amal kebajikan, amal kebaikan, dalam masa yang sama mereka takut dan berharap. Takut daripada api neraka dan berharap kepada syurga. Dan kita maklum bahawa syurga merupakan ganjaran pahala, kemuncak ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala atas para hamba-Nya yang beramal ibadah, ya. Baik. Jadi adakah niat dalam melakukan ibadah dengan harapan untuk mendapat ganjaran pahala dikira sama dengan niat kerana Allah? Jawapannya ya. Tidak ada percanggahan sama sekali. Bahkan itulah pengertian ikhlas yang sebetulnya, ya. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada saudari Siti Nur Abdullah Lim. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan penerangan sebelum ini. Kemudian dia bertanya, apabila sedang mandi junub, adakah air dalam bejana boleh bertukar jadi air mustakmal sekiranya ada titisan air dari rambut dan badan jatuh ke dalam bejana tersebut? Baik, soalan yang bagus, ya, daripada saudari Siti Nur, bertanya tentang sejauh mana benarnya adanya istilah air mustakmal. Air mustakmal maknanya air yang telah digunakan dalam bersuci, sama ada dalam wudu atau mandi wajib, ya, sisa air yang telah digunakan untuk bersuci, untuk berwudu atau mandi wajib, sisa air tersebut. Dan ada pandangan mengatakan bahawa air mustakmal ini dia suci tetapi tidak menyucikan, dengan erti kata dia tidak boleh digunakan semula untuk wudu atau mandi wajib. Itu pandangan, ya, tentang adanya kategori air yang diistilahkan sebagai mustakmal, yakni air yang telah digunakan untuk bersuci. Sejauh mana penetapan kategori ini? Sebetulnya tidak ada penetapan yang sedemikian. Sebaliknya, selagi mana air itu walaupun telah digunakan, selagi mana air itu tidak berubah tiga sifatnya, iaitu warnanya, baunya atau rasanya,
selagi mana tidak ada najis yang jatuh ke dalamnya, maka selagi itu dia kekal pada asalnya, iaitu suci lagi menyucikan. Tidak timbul sejauh mana kesucian air tersebut, selagi mana keadaan air tersebut tidak berubah atau tidak jatuh najis dan sebagainya dalam air itu. Ada pun andaian yang mengatakan bahawa air itu sudah tidak lagi menyucikan, ini pandangan yang tidak ada nas yang menyokongnya, ya, hanya pandangan ijtihad sebahagian ilmuwan. Tetapi itulah, ya, setiap pandangan itu perlu dikembalikan kepada dalilnya. Jika ada dalil yang menyokongnya, dalil yang benar, yang sahih menyokongnya, maka diterima. Jika tidak ada, maka hendaklah dia ditolak dan tidak boleh diterima, ya. Baik, jadi pendek kata, tidak ada istilah air musta'mal dengan erti kata dia suci tetapi tidak menyucikan. Bahkan selagi mana seperti yang kita sebut tadi, dia tidak berubah sifat-sifat air tersebut dan tidak ada najis yang jatuh ke dalamnya, maka dia kekal pada asalnya, iaitu suci lagi menyucikan. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada saudara Abu Adam Aminuddin hafizahullah. Dia kata, saya ada belajar dulu pandangan yang mengatakan sekiranya seorang itu terkentut dalam air seperti ketika sedang berenang, maka puasanya batal. Adakah ini benar? Terima kasih kepada saudara Adam atas pertanyaan. Tidak dinafikan bahawa pertanyaan itu sedikit pelik, ya. Dia bertanya, kalau seorang itu sedang berenang misalnya, lalu terkentut, adakah itu membatalkan puasa? Bukan membatalkan wudu. Kalau batal wudu, itu kita sedia maklum, ya, kalau terkeluar angin, ya, itu di antara apa yang membatalkan wudu. Tetapi ini dia bertanya tentang sejauh mana terbatalnya puasa. Kita kata tidak ada nas sama sekali yang menunjukkan bahawa kentut membatalkan puasa. Kentut membatalkan wudu, ya, kerana ada nas, tetapi dia sama sekali tidak membatalkan puasa, ya. Tak kira walaupun seorang itu sedang berenang dan sebagainya, ya. Bagaimana bagaimana pandangan tersebut, apa sebab, ya, pandangan itu dikemukakan, wallahu alam, ya. Kenapa ada yang berkata sedemikian? Apa kaitan dengan orang tu berenang dengan dikentut, ya? Dia bukan minum air tempat dia berenang tu. Dia dikentut sejauh mana, adakah itu satu bentuk minum? Allah, dia agak pelik di situ, ya. Tapi apa pun, kita kata dia tidak membatalkan wudu, dia tidak membatalkan puasa, kerana tidak ada nas yang menyatakan sedemikian. Sedangkan kita perlu maklum, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena maklum bahawa dalam soal sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, kaedahnya bukan pada ijtihad. Kaedahnya ialah dengan kembali kepada nas. Tak boleh kita sewenang-wenangnya mengatakan, oh, sekian-sekian membatalkan puasa dan sebagainya. Seperti mana ada yang kata kalau kita korek telinga membatalkan puasa, ya, dan sebagainya. Ini semua, ya, pandangan yang tidak ada dalil yang menyokongnya. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada saudari Farah Hanim. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan mengenai solat tarawih. Adakah boleh untuk mengerjakan solat tarawih 2 rakaat pada sebelah malam, kemudian tidur, dan setelah itu bangun di akhir malam untuk diselesaikan baki 6 rakaat di samping 3 rakaat witir, ya. Cuma dia kata dia kerjakan solat tarawih 2 rakaat pada malam hari, kemudian tidur, setelah itu diselesaikan baki solat malam itu keesokan hari sebelum waktu subuh. Baik, soalan yang menarik daripada saudari Farah, dan saya kira saudari Farah dia
sedikit keliru kerana menganggap bahawa malam itu terbahagi kepada dua, iaitu bahagian malam yang pertama kiranya sebelum 12 malam lah, dan bahagian malam yang kedua iaitu selepas pukul 12 malam. Ya, jadi bahagian malam yang pertama daripada maghrib sampailah pukul 12, itu bahagian malam yang pertama. Manakala bahagian malam yang kedua daripada pukul 12 malam 1 minit dan seterusnya sehinggalah ke waktu subuh, itu bahagian malam yang kedua. Dan saudari Farah dia keliru menyangka bahawa bahagian malam yang pertama itu untuk hari yang pertama, manakala bahagian malam yang kedua itu merupakan permulaan hari yang kedua. Sebab kalau kita tengok pada tarikh Masihi, perkiraan hari macam itulah, ya, seperti mana dari segi kedudukan tarikh Masihi, ya. Jadi itu dia, kerana itu saudari Farah dia keliru dalam bab ini. Perlu dijelaskan, ya, di sini penjelasan dia. Kita kena jelas bahawa dalam perkiraan hijrah, dalam perkiraan peredaran waktu menurut Islam, menurut syariat, dia tidak begitu. Sebaliknya, permulaan sesebuah hari itu bermula pada waktu maghrib. Ini perbezaan antara perkiraan cara Islam dengan cara Barat. Di mana kalau Barat, mereka mengira perkiraan hari itu bermula pada pukul 12 malam. Sedangkan Islam mengira permulaan hari itu sebelum itu lagi, iaitu pada waktu maghrib. Sebab itu kalau kita perasan, takbir raya dia bermula pada waktu maghrib apabila terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan. Sejurus tibanya waktu maghrib, malam raya, ini disebutkan malam raya, maka ya umat Islam sudah mula bertakbir. Sedangkan waktu itu baru lagi maghrib, ya, waktu isyak dan seterusnya. Jadi maksud di sini bahawa permulaan hari mengikut kalender Islam dia bermula dengan waktu maghrib, ya. Maka tak timbul ada bahagian pertama malam dan bahagian kedua malam, tak timbul. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari Farah, sekiranya dia mengerjakan beberapa rakaat di sebelah awal malam, ya, iaitu selepas isyak dan seumpamanya, dan setelah itu dia nak tidur dengan niat untuk nak menyempurnakan baki solat malamnya di akhir malam sebelum subuh, jawapannya tidak ada masalah. Dia tetap dikira pada malam yang sama, bukan, ya, malam keesokan harinya dan sebagainya. Tidak, ya, kerana dia pada hakikatnya berada pada malam yang sama, kerana malam itu dia bermula dari maghrib berlanjutan sampailah ke subuh. Itu malam hari yang sama, bukan hari yang berbeza. Walaupun kita maklum bahawa dari segi perkiraan tarikh Masihi dia berbeza, tapi dari segi tarikh perkiraan hijrah dia sama, ya. Baik, kemudian seterusnya ada pertanyaan daripada saudara Abu Danish. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, hafizakallah. Ana Abu Danish dari Wellington, New Zealand, dan ada soalan mengenai solat tarawih. Alhamdulillah, solat tarawih di sini diadakan seperti biasa di masjid. Cuma solatnya diimami dua orang imam. Imam pertama mengimami isyak dan 4 rakaat pertama tarawih, manakala imam kedua mengimami 4 rakaat tarawih dan witir. Juga setiap malam selepas 4 rakaat pertama tarawih ada tazkirah selama 5 minit. Apakah hukum perkara-perkara di atas dan cara menyingkapinya? Jazakumullahu khairan.
Baik, saya kira ada dua pertanyaan daripada saudara Abu Danish. Pertanyaan pertama tentang sejauh mana dibolehkan ya solat tarawih itu dikerjakan oleh dua orang imam, di mana imam pertama mengerjakan bahagian pertama atau 4 rakaat pertama tarawih, manakala imam kedua ia mengerjakan 4 rakaat, baki 4 rakaat tarawih dan ditambah dengan 3 rakaat witir. Jawapannya tidak ada masalah. Ya, jawapannya tidak ada masalah. Ada keluasan dalam hal tersebut. Tidak dinafikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengerjakannya secara terus, ya. Rasulullah selaku imam mengerjakan solat tarawih bersama para sahabat. Baginda mengimami ya solat tarawih itu daripada mula hingga akhir. Itu yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kata dalam hal ini ya insya-Allah tidak ada masalah kerana ada keluasan. Mereka tetap ya masih mengerjakan ya solat tarawih yang sama secara berjemaah, ya, tidak berlaku pertukaran jemaah atau pertukaran tempat dan sebagainya, masih di masjid yang sama, ya. Cuma ya barangkali ini untuk nak meringankan buat imam, ya, berbanding kalau imam tu nak solat ke semua 11 rakaat itu secara bersendirian, mungkin agak membebankan dari segi ya bacaan yang perlu dibaca dan seumpamanya, maka dibahagi dua antara dua imam. Tidak ada masalah insya-Allah, ya, ada keluasan dan keringanan dalam bab ini. Cuma dia bertanya tentang sejauh mana diselitkan tazkirah antara 4 rakaat pertama tarawih dengan baki rakaat tarawih yang lain, iaitu selepas 4 rakaat pertama ada tazkirah. Bagaimana? Di sini saya kira lah, pada pandangan saya, kita perlu berhati-hati, ya, kerana dikhawatiri ya kita melakukan perubahan, ya, pada sudut tata cara pelaksanaan solat tarawih tersebut. Kerana kalau kita lihat seperti yang kita sebutkan tadi, dari segi tata cara pelaksanaan solat tarawih yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengerjakannya secara terus, ya. Nabi mengerjakannya secara terus, ya, daripada rakaat pertama sampailah ke rakaat yang terakhir, rakaat ke-11, secara terus, ya, secara bersambung. Yani ada beberapa cara, itu tak dinafikan, ada cara, tetapi yang paling masyhurnya ialah 2 rakaat dengan memberi salam pada setiap 2 rakaat. Itu cara yang paling masyhur, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna. Solat malam itu dikerjakan dengan cara 2 rakaat, ya. Ada beberapa cara yang lain dari segi pelaksanaan solat malam itu, tetapi ini yang paling afdal kerana disabdakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah yang dapat kita lihat, Nabi melaksanakannya secara bersambungan, maknanya tanpa diselitkan dengan apa-apa yang lain, dengan bacaan selawat, tidak ada dengan bacaan doa beramai-ramai, atau dengan bacaan apa sahaja, termasuklah dengan tazkirah. Tidak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat demikian. Maka apa yang saya boleh kata, sebaiknya jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Sekiranya ada keperluan untuk nak memberi tazkirah, ada perkara berbangkit yang nak disampaikan untuk perhatian dan penerangan kepada jemaah, maka insya-Allah itu tiada masalah, ada keperluan, ya. Tetapi untuk nak dijadikan sebagai satu rutin, satu kebiasaan, apatah lagi setiap malam dilakukan sedemikian, selepas 4 rakaat pertama tarawih saja diselitkan dengan tazkirah, maka kita kata sebaiknya dielakkan. Kenapa? Kerana kita khawatir kita sedang melakukan perubahan pada tata cara pelaksanaan solat malam itu. Sedangkan kita sedia maklum bahawa dalam bab ibadah, hendaklah kita jadikan contoh tauladan kita tidak lain dan tidak bukan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah satu contoh tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk mereka yang mengharapkan Allah, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah dan mengharapkan balasan yang baik di hari akhirat. Jadi seeloknya jangan dijadikan sebagai rutin kebiasaan, kecuali jika ada perkara yang berbangkit. Semoga jelas insya-Allah. Kemudian pertanyaan yang terakhir daripada saudara Muhammad Fauzi Mat Aris, dikata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kerja construction, ramai daripada kalangan buruh binaan tidak berpuasa kerana kerja berat. Soalannya, adakah mereka perlu berpuasa dahulu pada sebelah pagi sehingga pada sebelah petang setelah merasa tak larat baru boleh berbuka puasa dan qada pada hari lain? Jawapannya, ya. Tepat sekali saudara Muhammad Fauzi, memang begitu caranya. Tak dinafikan bahawa ada daripada kalangan kita yang terpaksa bekerja. Ada daripada kalangan kita yang tidak ada keupayaan untuk nak bercuti di bulan Ramadan, dan pekerjaan mereka melibatkan kerja-kerja yang berat. Kalau nak suruh mereka bercuti, mereka tak mampu kerana mereka perlu kepada kerja tersebut untuk sebagai sumber rezeki mereka, untuk mereka mendapatkan sesuap nasi untuk diri dan keluarga mereka, untuk nak sara keluarga mereka. Jadi mereka terpaksa bekerja. Perhati perkataan terpaksa, kerana perkataan terpaksa ini dia memainkan peranan atau dia memberi kesan yang cukup signifikan dalam hukum hakam agama. Kalau dia saja-saja dia tak perlu pun buat kerja-kerja berat tu, tapi dia sengaja melakukan kerja berat tu, kemudian berdalih memberi alasan nak berbuka kerana tak larat, di situ dia boleh dipersalahkan. Tetapi ini berbeza sekiranya itu pekerjaan yang dia terpaksa lakukan untuk mendapat sumber rezeki. Baik, bagaimana? Adakah dibolehkan untuk kerja harian dia memang kerja berat, kerja di tengah panas terik, memang sampai di akhir hari dia sudah tidak larat, itu lumrah. Tetapi adakah dibolehkan untuk dia tidak berpuasa secara mula? Ini daripada awal lagi dia tak puasa dah, sedangkan dia kerja dia hanya pada waktu tengah hari nanti, misal katalah. Tapi dia daripada mula lagi tak puasa. Dia kenapa? Kerana alasan dia nanti tengah hari nanti dia akan kerja dan dia tak larat. Jawapannya, tidak. Hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa seperti mana orang lain berpuasa. Kemudian andai kata dia bekerja dan kerja berat dan sebagainya, dan ketika mana dia tidak larat untuk nak meneruskan puasanya, barulah dia berpuasa. Barulah dia berbuka. Barulah dia berbuka. Itu baru alasannya kena. Adapun dia kalau dia berbuka daripada awal lagi, sedangkan waktu itu dia tidak ada keuzuran, dia baru itu hanya andaian dan jangkaan bahawa dia akan bekerja berat dan dia akan rasa tak larat dan sebagainya. Itu baru jangkaan. Sedangkan andaian dan jangkaan tidak cukup untuk membolehkan dia berbuka puasa sedemikian. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh saudara Muhammad Fauzi, hendaklah dia berpuasa seperti biasa, dan apabila kalau tak larat baru dia berbuka, dan hendaklah dia menggantikan hari-hari yang dia tidak berpuasa itu di hari yang lain selepas Ramadan. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ saja untuk kita pada kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.